Hai, hari ini saya nak kongsikan dengan semua mengenai kesan wabak pandemik COVID-19 terhadap pembangunan sosioekonomi di Malaysia. Kesan yang pertama adalah dalam sektor pendidikan. Aspek pengajaran dan pembelajaran menjadi aspek paling terkesan daripada pandemik COVID-19 ini. Bila berlakunya COVID-19 ini, dari peringkat tadika hinggalah ke peringkat institusi pengajian tinggi telah diarahkan tutup oleh pihak kerajaan bermula 18 Mac 2020. Wabak COVID-19 ini telah mewujudkan norma baru dalam pendidikan Malaysia apabila pembelajaran maya dilaksanakan bagi menggantikan pembelajaran secara fizikal. Namun, dari sudut positif, kesan COVID-19 ini dilihat sebagai ejen transformasi dan pemangkin kepada pelaksanaan pembelajaran secara maya di Malaysia. Institusi pengajian tinggi telah mula membuat pengajian secara maya menerusi aplikasi seperti Zoom, Webex, Microsoft Teams dan sebagainya. Hal ini sama juga dengan pendidikan sekolah rendah maupun sekolah menengah. Pembelajaran dan pengajaran secara maya menerusi WhatsApp, Telegram atau Google Classroom telah dilaksanakan. Namun, wujud keterbatasan dan kekangan khususnya kepada pelajar yang tidak mempunyai capaian internet, terutamanya mereka yang tinggal di kawasan luar bandar. Lebih malang lagi adalah ada kalangan ibu bapa yang tidak berkemampuan dalam menyediakan kemudahan pembelajaran kepada anak mereka terutamanya di musim COVID ini. Kesan kedua adalah berkaitan dengan taraf kehidupan masyarakat. Apabila berlakunya pandemik COVID-19 ini, sudah pasti kualiti taraf hidup rakyat terjejas, terutamanya golongan B40. Berikutan dengan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan yang berpanjangan, pandemik COVID-19 secara tidak langsung telah menyingkap kerapuhan kewangan rakyat Malaysia. Lebih lagi, mereka hanya bergantung pada perniagaan kecil. Goreng pisang ni memang agak terjejas lah waktu PKP ni kan. Niaga memang tak niaga langsung, kira tak ada pendapatan lah. Kualiti taraf hidup terjejas ini adalah rentetan dari krisis ekonomi akibat berlakunya COVID-19. Seperti yang kita tahu, selepas PKP fasa 1 dilaksanakan bermula 18 Mac, semua premis kerajaan dan swasta telah diarahkan tutup oleh pihak kerajaan kecuali yang terlibat dengan perkhidmatan penting negara sahaja. Dapatan jumlah rasmi penerima bantuan sara hidup dan subsidi gaji menyimpulkan bahawa lebih daripada 5 juta isi rumah dan 55.1% tenaga kerja tergolong dalam kategori berisiko tinggi dalam ekonomi dan sangat terkesan dengan krisis ekonomi ini. Pandemik COVID-19 ini juga meningkatkan kadar pengangguran. Kadar pengangguran diunjurkan dalam lingkungan 3.5% sehingga 5.5% tahun ini berikutan impak penularan pandemik COVID-19. Hal ini adalah ekoran sektor-sektor perkilangan, pelancongan, penerbangan, malahan sektor-sektor kecil tidak dapat beroperasi seperti biasa. Syarikat-syarikat atau perusahaan ini terpaksa memberhentikan pekerja mereka atau memberikan cuti tanpa gaji akibat kerugian atau kegagalan beroperasi. Maka rakyat akan hilang pendapatan, maka kualiti taraf hidup akan terjejas. Kesan terakhir adalah dari segi kesihatan yang melibatkan tekanan emosi dan psikologi. Antara impak psikologi yang dikenal pasti termasuklah gejala kemurungan, gemuruh dan stres. Saya ambil contoh yang paling mudah disebabkan oleh kebimbangan terhadap ancaman wabak ini. Di awal kemunculan pandemik COVID-19, ramai yang membuat pembelian panik ataupun panic buying. Di Malaysia sendiri, panic buying ini berlaku apabila kerajaan mengumumkan PKP akan dilaksanakan. Masyarakat keluar ke pasar raya untuk mendapatkan bekalan makanan terutamanya kerana bimbang mereka tidak boleh keluar daripada rumah selepas PKP dilaksanakan. Pelbagai dan banyak imej yang dikongsi serta video rak pasar raya yang kosong serta perebutan dalam membeli barangan keperluan di media sosial. Di sini kita dapat lihat betapa kebimbangan tersebut telah mendorong pelbagai jenis tingkah laku yang tidak sepatutnya berlaku. Hal ini merupakan tingkah laku tidak normal. Selain itu, ada juga yang mula mengalami gejala gemuruh seperti berasa cemas, sukar tidur dan merasakan bahawa kesihatan mereka juga telah terjejas. Tekanan mental berlaku terhadap individu yang takut mereka atau orang tersayang akan dijangkiti atau mati akibat COVID-19. Ia turut berisiko kepada individu yang berisiko untuk kehilangan mata pencarian, terpisah daripada orang tersayang atau menderita di bawah Perintah Kawalan Pergerakan yang drastik ini. Wabak COVID-19 memberi kesan langsung terhadap sosioekonomi penduduk. Oleh itu, bantuan pemulihan diperlukan untuk membantu penduduk menghadapi krisis ini.